Walid nak Dewi boleh. Trending. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka. Gitu. Dia agak mengejutkan kerana drama ini tak mungkin tuan-tuan ada yang tak tahu pun cerita ini, tetapi sangat laku keras di Indonesia. Apa sebab? Laku keras. Ini menunjukkan cerita sebegini tentang guru yang bawa ajaran sesat, mimpi pelik, nikah batin. Bukan saja jadi isu di negara kita, tapi memang menjadi perbualan hangat satu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Jangan sakit-sakit lah guys ya. Ya memang kita nggak minta sakit, tapi Allah kasih sakit ya terima aja. Kita meminta kepada Allah agar juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita diberi kesehatan semua ya guys ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, subscriber, keluarganya subscriber semua ini yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas kembali ya. Yang belum dapat kerjaan segera dapat pekerjaan ya. Yang belum bahagia semoga Allah berikan kebahagiaan. Amin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi, kita akan mengaji bersama Ustaz Badlisha Alauddin, dan ini sangat menarik sekali ya guys ya. Jadi tonton dari awal sampai akhir guys. Let's go. Tapi sayurnya seperti ini memang ya. Betul. Itu kan ajaran dari saya, dari leluhur saya gitu. Boleh di sini. Ini siapa namanya? Sini. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Dari aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya mutuk, Totok pijat, bekam, dan menghilangkan segala macam sihir. Ini mah menyihir. pasangan pun boleh di sini, yang penting Suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama suaminya. Ya itulah. Ya enggak. Kok boleh Kiai? Kan belum menikah. Jadi sih pasangan gimana ya? kebebasan di sini gitu. Boleh tuker-tukeran. Boleh di sini. Oh. Pasangan tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka, Gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. sama siapa aja boleh. Boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya seperti itu. Makanya Kalau tidak ada mau paksaan gitu. Ini kalau mau, ini Silakan. sama ini. Gitu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Udah berapa tahun jadi Untung ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka aja. Sudahlah guys, Kak tahu sudah. Aduh, filmnya di Malaysia yang banyak di Indonesia. Aduh. Hari ini di kalangan warga maya sedang trending satu drama bersiri yang dipanggil Bidah. Maka terkenalah petikan dialog-dialog watak utama drama itu, iaitu Walid Muhammad Mahdi Iman, lakonan Faizal Hussein. Walid nak Dewi boleh. Trending. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid, dan macam-macam dialog lagi. Semua dialog ini mencetuskan pelbagai parodi di platform-platform sama ada TikTok, Instagram, dan bagai-bagai lagi. Iya. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang tak pernah mendengar cerita ini, cerita atau drama ini ditayangkan secara eksklusif di platform penstreaman View yang bermula pada 6 Mac 2025 bertepatan dengan bulan Ramadan.
Jadi bid'ah ini drama bersiri, dia ada 15 episod dan setiap satunya durasinya kira-kira setengah jam. Apa kisah tentang drama ini sampai viral sangat? Berkenaan kumpulan ajaran sesat jihad ummah. Yang mana dalam drama itu ditampilkan imej bagaimana Walid Muhammad Mahdi Iman ini, dia seorang guru atau tuan guru, tetapi mengambil kesempatan daripada anak-anak muridnya, terutama pelajar-pelajar perempuan. Sebab itulah pelajaran juga untuk kita para asatizah, ustaz-ustaz penceramah yang handsome, good looking apa semua. Jaga-jagalah dalam soal dengan muslimat atau dengan peminat-peminat perempuan ini. Baik itu ulama salafus salih, mereka sangat menjaga diri daripada pencampuran melampau dengan muslimat ataupun wanita. Betul. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ni pakar fiqh nombor 1 dalam kalangan tabi'in. Dia sendiri walaupun dia ulama, dia mengatakan ma syai'un akhwafu alayya minan nisa'. Aku dalam hidup tak takut apa-apalah, hantu ke takut tak ada, aku tak takut, orang pun aku tak takut, tetapi yang aku paling takut perempuan, kata dia. Takut dalam hati kata godaan itu. Ada juga seorang ulama nama Atha bin Abi Rabah, dia ni mufti Mekah. Kata dia, kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insya-Allah aku amanah. Tapi kalau aku ditinggal berdua-duaan dalam sebuah kamar dengan seorang wanita, aku tak tahu apa kesudahannya nanti. Ini yang bercakap mufti Mekah ini. Allah. Hati-hati. Abu Nu'aim, dia ada membawakan penjelasan ulama dalam kitab Hilyatul Awliya. Disebutkan, janganlah kita berdua-duaan dengan wanita walaupun berdalil nak mengajar Al-Quran. Tak boleh. Katalah ustaz yang mengaji di Masjid Surau, tiba-tiba ada muslimat seorang dua, orang dah pencen pun datang jumpa ustaz, boleh tak buat kelas one to one untuk saya? Saya kalau ramai-ramai tak boleh fokus, tak khusyuk. Habis nak buat kelas di mana? Buatlah di mana-mana, bujur surau, timbul fitnah pula. Akhirnya dia kata, kita kena mengelak fitnah. Habis nak belajar di mana ustaz? Kita pergi hotel lah, dekat kafe tu biasa tak ada orang. Mula-mula kafe, lepas tu lobby, lepas lobby check-in lah, itu masalah. Sebab konon nak menjaga mata orang, dia lupa ada mata selagi, dia panggil mata setan. Di setan ni dia membisik je. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i tidak boleh berjemaah hanya berdua dengan wanita yang tak ada hubungan dengan kita. Tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan nak semayang asar dah pukul 6, singgah Petronas, singgah surau. Nak semayang seorang rasa tak banyak pahala, rugi. Carilah siapa-siapa berjemaah, Tanja Bangla semua dah semayang. Tiba pergi kaunter, adalah budak perempuan jaga kaunter. Dek, dah semayang ke belum? Jom semayang abang, dapat pahala 27 kali ganda. Tuan-tuan dengan walik tu lebih kurang je perangai. Tak dibenarkan. Allah. Sebab itu bid'ah ini dia agak mengejutkan, kerana drama ini tak mungkin tuan-tuan ada yang tak tahu pun cerita ini, tetapi sangat laku keras di Indonesia. Apa sebab? Laku keras. Sehingga 6 April tahun 2025, drama bersiri bid'ah ini telah mencatatkan lebih daripada 2.5 bilion tontonan di pelbagai platform digital dan media sosial view, menjadikan dia drama nombor 1 di view Malaysia dan juga Indonesia. Allah. Walaupun kita tidak ada figure yang tepat berapa juta rakyat Indonesia yang menengok drama bid'ah ini, tapi bila kita tengok data, Indonesia antara penyumbang trafik terbesar ke laman view, lebih daripada 24% daripada jumlah seluruh dunia. Maknanya hampir suku daripada orang yang klik dan tonton drama ini datangnya daripada Indonesia. Ini menunjukkan cerita sebegini tentang guru yang bawa ajaran sesat, mimpi pelik, nikah batin, bukan saja jadi isu di negara kita, tapi memang menjadi perbualan hangat satu Nusantara. Kenapa di Indonesia lebih viral cerita-cerita sebegini? Sebab kisah ketua ajaran sesat memang sangat masyhur di Indonesia. Ya, betul. Kita tak seteruk mereka kerana kita ada kawalan. Kita ada majlis agama, kita ada jabatan agama.
Majlis Ulama Indonesia mencatatkan ada lebih daripada 300 ajaran sesat yang tersebar di seluruh Indonesia. Allah. Antara yang kita kontrol tak masuk ke negara kita, ni tuan-tuan jangan mandai-mandai pula nak mendaftar jadi ahli pula dah. Pertama, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Yang ini didirikan oleh Ahmad Musaddiq. Dia mengaku sebagai nabi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Gerakan Fajar Nusantara, dia panggil Gafatar, merupakan metamorfosis daripada Qiyadah Al-Islamiyah yang menyebarkan ajaran menyimpang dan dilarang oleh pihak pemerintah di Indonesia. Ada satu lagi dipanggil Kerajaan Obor-Obor. Kerajaan Obor-Obor dipimpin oleh Aisyah Tusalamah yang mengaku sebagai dia tu kononnya jemaah Nyi Roro Kidul, dan dia menyebarkan ajaran yang sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga Lia Edin, agama Salamullah, mengaku menerima wahyu daripada malaikat Jibril, menyebarkan ajaran sinkretis yang menggabungkan pelbagai agama. Kemudian ada satu ajaran yang memang dipantau oleh Indonesia, Hakikat Balakasuta, melakukan ritual mandi tanpa berpakaian, dan beberapa ajaran lain yang menyimpang daripada ajaran Islam. Sebab itu fenomena ajaran yang sesat ini begitu teruk sekali. Sebab itulah kita merasa bimbang dengan fenomena ini. Ajaran sesat memang satu fenomena yang kita kena akui banyak terjadi menjelang kiamat. Kalau kita di Malaysia saja, ada 154 ajaran telah pun dipatuakan sebagai sesat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, oleh JAKIM. Sesat ini ada orang dipetikai, ialah netizen ni kerjanya kan suka petikai. Dia kata, apa indikator JAKIM nak menyesatkan kami? You siapa? Pandai-pandai kau sesatkan kumpulan kita orang. Kita orang ni betul, tapi kenapa kamu sesatkan? Kenapa Jabatan Agama Islam Selangor sesatkan kami? You siapa? Kita ingin terangkan bahawa nak meletakkan hukum sesat kepada mana-mana kumpulan ni bukan dilakukan cara suka-suka hati. Bukan dilakukan semasa nak mengisi masa-masa lapang hari Minggu. Tak ada. Bukan. Tak ada. Apa nak buat hari ni? Jom sesatkan kumpulan ni nak. Jom masak keruk. Bukan begitu. Nak menyesatkan satu kumpulan, itu besar sungguh dia punya peranan yang dimainkan oleh banyak pihak. Sebagai saya ambil contoh Jabatan Agama Selangor. Jabatan Agama Selangor ni dia berfungsi sebagai pelaksana kepada keputusan Fatwa Negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, yang mana dalam Jawatankuasa Fatwa ada ulama, ada pakar syariah, ada pakar usuluddin, pakar akidah, ada ahli-ahli akademia dalam pelbagai disiplin pengajian Islam. Sebab itu apabila satu fatwa mengatakan okey, kumpulan A engkau sesat, itu bukan suka-suka hati, dah dikaji begitu lama. Maklumat daripada Bukit Amannya, IPK-nya, IPD, semua kita ada maklumat daripada Special Brand. Buatkan, ada masa perlu kita panggil pula orang yang terlibat, panggil, tunjuk sebab, beritahu, kemudian barulah diletakkan hukum sesat. Bukan senang. Sebab itu kepada orang atau pengikut atau ketua kumpulan ajaran sesat yang tak puas hati, mereka boleh bawa kes ke mahkamah syariah untuk penilaian semula. Tak ada masalah, lawan lah. Maknanya bukannya kita diktator, tidak. Kalau tak puas hati boleh fight balik. Saya secara peribadi, saya pernah jadi saksi pendakwaan untuk kes terhadap kes Syiah. Ada satu kes Syiah yang kami pernah tangkap di sebuah daerah di negeri Pahang. Saya tak sebutlah daerah mana. Kita tangkap dia kerana kita percaya dia terlibat dengan Syiah. Dia imam masjid tetapi dia terlibat dengan elemen Syiah. Maklumat daripada Special Brand kita dapat, kita buat kajian, kita buat risikan, ekori pergerakan dia, ya confirm. Dan kita pun dakwalah dia di mahkamah. Tetapi sebab dia pasang lawyer, dia menyebabkan saya sebagai IO ketika itu dipanggil untuk memberikan kenyataan. Naik mahkamah, mana boleh lawan? Kalau you rasa you betul, you lawan lah. Masa tu peguam bela akan tanyalah kita, exhibit yang kita buat dicabar. Macam mana ni. Credibility kita sebagai pegawai IO dipertikaikan. Awak mengaji di mana? Awak bidang apa? Awak bidang akidah ataupun tidak? SOP pengumpulan bukti-bukti itu dipersoal. You ambil gambar pakai kamera apa? Adakah kamera itu di macam-macam lawyer tu kerja lawyer lah.
Artinya, kalau tidak puas hati, boleh bawa kes ke mahkamah. Maknanya, janganlah kita rasa, oh, diktator lah negara kita. Tidak. Sekarang ni tuan-tuan, di negara kita, ni kita boleh war-warkan. Sebab tuanku saya ingat titah 2 kali lah bulan puasa ni di negeri Selangor. Pahang baru kemarin titah. Sekarang ini kita ada 7 ajaran sesat yang duduk bawah radar PDRM secara direct. Ni tuan-tuan jangan masuk kumpulan ini. Walaupun indah macam mana pun, jangan join. Pertama sekali, Tarikat Habib Shah. Yang kedua, Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara, DPEIN. Yang ketiga, Milah Abraham. Yang keempat, Ajaran Suhaini ataupun Shihab. Yang kelima, Nur Mutiara Mutmainah, NMM. Yang keenam, The Ahmadi Religion of Peace and Light. Dan yang ketujuh, Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT. 7 ni jaga jarak. Jaga jarak. Indah macam mana pun jangan ikut. Apa sebab? Dia sekarang ni masyarakat, dia jadi minat nak join benda-benda macam ni sebab kebetulan orang tengah teruja dengan kedatangan kiamat. Sekarang ni kan semua orang mengharapkan kiamat. Bila harga barang naik, oh, biar Allah datanglah Imam Mahdi. Semua elemen kiamat yang kita minta. Biarlah Dajjal datang. Kita kalau boleh segeralah kiamat. Berhentilah hidup dunia ni. Terus nak pergi surga tu. Kalau masuk surga lah. Kita dah fokus kepada kiamat. Sebab kita macam dah fed up dengan kebejatan dunia kononnya. Orang mengharapkan ada superhero akan datang. Namanya Imam Mahdi. Jangan sibuk Imam Mahdi. Imam masjid ni kita kena ikut. Bukan Imam Mahdi. Maka orang ambil kesempatan buat pelbagai gerakan. Ada satu gerakan tuan-tuan dipanggil Gaza. Gaza ni bukan yang kita doa kunut nazilah tu. Tidak. Gaza ni gerakan akhir zaman. Yang juga terdiri daripada kalangan scammer juga. Dan kumpulan ni datang daripada Indonesia. Mereka buat persiapan akhir untuk menghadapi akhir zaman berdasarkan mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Dan mereka sedang siapkan tanah beruzlah di Pakistan untuk kita nanti berhijrah ke Pakistan. Jadi gerakan ini menyampaikan mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim. Mengatakan ru'yah sadiqah. Dia mendakwa dia pernah mimpi berjumpa Allah. Orang lain mimpi jumpa Nabi, dia jumpa Allah. Sikit atas lagi jumpa Allah. Dia diamanahkan oleh Allah untuk berkongsi mimpinya dengan masyarakat. Dia pernah mimpi jumpa Dajjal beberapa kali. Dia pernah mimpi jumpa Ya'juj Ma'juj. Dan dia percaya telah pun lepas di muka bumi. Sebelum daripada Gaza, kita berhadapan dengan Sita An-Nur, PMYT, Perjalanan Mimpi Yang Terakhir. Jadi semua ini sedang dalam pemantauan oleh 3 pasukan bertindak untuk ajaran sesat. Pertama sekali, JAPAS dipanggil. Ini saya boleh cerita, dah tak jadi rahsia lah. JAPAS ni Jawatankuasa Pemandu menangani ajaran sesat peringkat kebangsaan. Sebab dah titah banyak kali, dah dihidupkan balik. Kemudian JAPIS. JAPIS ni Jawatankuasa Penyelesaian Penyelidikan Islam dan PKA, Panel Kajian Akidah. Dan sudah pastinya daripada cawangan khas Bukit Aman, IPK Selangor dan negeri-negeri yang lain. Dan yang membimbangkan kita adalah negeri Selangor mencatatkan statistik ajaran sesat tertinggi di negara ini. Bukan makna orang Selangor bermasalah, tidak. Sebab tuan-tuan ni kan periuk nasi, tempat orang mencari rezeki. Jadi orang luar datang tu macam-macam perangainya. Dia bawa masalah kampung dia ke negeri tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni menanggunglah masalah. Setakat hari ini ada 45 ajaran sesat dah pun dipatuakan. Yang tertinggi lah dalam negara dipatuakan negeri Selangor. Yang terbaru fahaman ajaran Wan Nuhayati binti Wan Alias, itu dipanggil Ibu Yati. Jangan ikut, jangan subscribe. Yang kedua fahaman dan juga ajaran Asma'ul Husna Dr. Wan Masri binti Wan Muhammad. Dia pun tak payah ikut. Timbul pertanyaan, kenapa ajaran sesat ni orang suka? Kenapa orang suka? Kalau kita tengok drama berseri bid'ah itu, okey lah, yang Faizal Hussein tu memang sesat lah. Tapi kenapa dia ada follower? Kenapa ada subscriber? Kadang kita heran pada pengikut tu, lebih kita heran yang kepada Tok Guru tu memang sesat barat lah.
Macam tuan-tuan tengok ada bomoh special buat mikai ke mula kat airport ke pakai apa. Kita tak kisah dia tu mungkin insan istimewa. Yang keliling dia tu sama. Kenapa ada orang suka benda macam tu? Begitu seriusnya isu ajaran sesat ni tuan-tuan. Semalam di Negeri Pahang, kemarin di Negeri Pahang, baru ni Paduka Baginda Sultan Pahang, dia masukkan dalam titah semasa perasmian istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat sidang Dewan dengan Negeri Pahang yang ke-15, sebutkan, zahirkan kebimbangan tentang ajaran sesat. Masuk dalam titah perasmian sidang DUN. Besar tu. Bukan masuk titah perasmian masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dan keturunan kita dijauhkan daripada aliran-aliran seperti ini, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Makanya kita sholat 5 waktu supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, dijauhkan dari segala godaan-godaan syaitan dan iblis. Ini kalau ada ajaran-ajaran seperti ini berarti mereka sudah mengedepankan hawa nafsu ya guys ya, hawa nafsu mereka. Jadi di dalam ajaran-ajaran kita, ajaran-ajaran Islam, mereka itu lebih hina daripada hewan ya. Jadi semoga kita dijauhkan daripada hal ini semua ya guys ya. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jazakumullah Ustaz Badli Syalauddin yang sudah memberikan kepada kita nasihat sehingga kita istilahnya sadar ya betapa bahayanya aliran sesat itu. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.